Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Masih lagi Tuhan beri peluang kepada kita, sama-sama kita duduk di dalam sebuah majlis menuntut ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mentaufikkan dan beri petunjuk kepada kita supaya kita itu dipimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab kita menuntut ilmu pengetahuan. Boleh kita jaga daripada perkara-perkara yang tidak sesuai, yang bercenggah dengan ajaran agama. Itu adalah matlamat kita mengaji agama yang utama sekali. InsyaAllah pada ruangan perjumpaan kita sekali ni, sebagai pusingan kebiasaan lah, iaitu kita nak sambung pengajian kitab, iaitu As'ilah wa Ajwibah fi Mustalahil Hadis. Pusingan malam ni insya-Allah kita nak mari tengok tentang mustalahil hadis.
Kerana ilmu mustalahil hadis ni lah sebagai ilmu yang kita sebagai orang Islam kena ambil faham, ambil reti, supaya dengan dia lah kita boleh pilih dan boleh kita itu reti dan faham apa percakapan yang dipercakapkan oleh alim ulama kita, yang dia duk syarahkan hadis-hadis, syarahkan qawaid, kaedah-kaedah sakut paut dengan agama ni. Maka dengan ilmu yang kita belajar ni, kita boleh reti, boleh faham, sampaikan kepada matlamat kita mengaji belajar. Itulah kelebihan yang Tuhan bagi kepada kita. Dengan sebab kita itu usaha dengan cara sungguh-sungguh kita nak tahu, maka Tuhan wilah kita. Ilmu mustalah ni adalah ilmu yang akan kekal sekali dengan kita sehingga Allah Subhanahu wa taala bakitnya hari kiamat. Ni generasi kita yang kita duk mengaji belajar, belum daripada ni pakat buat kerja belaka alim ulama kita. Dan lagi akan datang anak cucu kita pun akan buat kerja juga. Mereka ya Allah Ta'ala pilih mari kepada dunia ni hak khusus. Nak jagakan hukumnya Tuhan ni, Tuhan pilih suku mari. Maka Alhamdulillah dengan kehendak Tuhan yang baik terhadap kita sekalian, boleh kita dengar sikit sebanyak daripada ini ilmu pengetahuan. Pada soalan malam ini insya-Allah kita telah selesai mari soalan yang ke-143. Malam ini kita nak mula baca iaitu 144. Soalan 144 dia kata gano arifil illatal qadihah lil hadis. Hei Tok Guru, tolong sikit illah. Illah ni adalah satu penyakit lah. Satu perkara yang seperti benda yang nak memunuhkan. Illah orang panggil. Ada cacat. Cacatan ni hak pasal mana? Al-qadihah. Cacatan yang mudarat, yang memunuhkan. Bagi gapo? Lil hadisi, bagi hadis. Itu yakni hadis di sini makna perkataan Nabi kita lah alaihi salatu wassalam. Nak tahu sikit kata illah qadihah bagi hadis ni macam mana? Ini adalah tangga yang kelima lah. Kita telah mari tentang masalah berhubung sanad, tentang masalah adalah, tentang masalah dhabtur rawi, tentang masalah syuzuz. Ini kita nak masuk pula iaitu gapo ni? Iaitu tentang masalah al-illah. Gapo dia illah? Mari kita tengoklah. Illah ni nak terjemuh dengan bahasa kita agak, iaitu penyakit yang nak memunuhkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tanya Tok Guru pun wajib kena jawablah. Wajib jawab di atas ilmu yang dia itu ada. Kalau tak ada, hendaklah kita senyap. Kata aku tak tahu, tinggallah kepada aku nak tengok dulu dan sebagainya daripada jawapan-jawapan. Tapi jangan jawab perkara yang kita tak tahu. Tak jadi kait peg gapo kalau kita tak tahu, kita jawab kata tak tahu, tak apa. Dalam hukum agama ni disandarkan perkataan dalam kawaid agama kita ni, siapa dia kata wallahu a'lam, orang tu kata wallahu a'lam, kami tak tahu, Allah Ta'ala yang tahu, maka lagu tu seolah kata dia telah berikan jawapan yang mencukupi. Kata dia adalah orang yang nak kepada kebenaran dan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana masalah jawab hukum agama ni bukan perasaan kita sedak nak jawab, dak.
Jawab hukum agama ni adalah perkara yang kita ni gati. Pegang jawatan kuasa gati daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Kerana nak rakyat hukum Tuhan. Nak rakyat hukum yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beratlah perkara tu, bukan tak berat. Hari ni pakat jadi tok peti belaka. Reti tak reti suku kira aku jawab dulu. Ni panggil bala petaka yang berlaku zaman kita. Nah, berlaku zaman kita. Sebab tu kita kena tengok juga. Hukum agama yang kita nak dengar, nak pilih, nak ambil itu, jawapan itu pasti kena ada alasan. Pasti kena ada wahyu yang mengiringikan perkara tersebut. Kenapa dulu tak jadi seumpama ni? Kerana dulu orang pakai ada amanah. Ulama' dulu ni jawab takut pada Tuhan, ada amanah. Akan tetapi zaman kita duduk penuh dengan fitnah ni, yang pakai jawab ikut orang tanya. Soalan tu pun aku boleh jawab, soalan ni pun aku boleh jawab. Jawab belakang. Itu adalah tanda kata kelemahan ilmu pengetahuan. Kelemahan ilmu pengetahuan yang ada zaman kita. Kembali klik kepada kitab kita ni, nak jawab di atas soalan yang ditanyakan oleh anak murid kepada guru ni. Dia kata, illah ni maknanya gini. Maknanya hiya sababun ghamidun khafiyun qadihun fil hadis. Iaitu sebab-sebab. Sebab-sebab yang ghamid. Apa makna ghamid di sini? Makna tersembunyi. Sebab yang sembunyi, sebab yang menghalusi, yang jadi qadihun. Qadihun memunuh pada hadis. Pada apa? Pada diri hadis. Ma'a anna zahira salamatu minhu. Serta bahawasanya kalau kita tengok dengan cara sekaligus, dengan tidak buat kajian dengan cara halusi, dengan kita mendetailkan masalah, zahir nampak dia tu sempurna molek. Ada sanad pun berhubung, orang rakyat pun ada agama, serta dia pun ingatan dia pun gagah dan kuat dan sebagainya. Itu pada zahir. Dan dia tak ada belawai dengan hak mana-mana. Akan tetapi pada khususiat halusi lagi, dia adalah penyakit. Terkadang orang kita nampak segar, nampak gagah. Tapi kita tak tahu kata dalam kita ni macam mana. Mohonlah kepada Allah Ta'ala supaya Tuhan jagakan kesihatan kita sekaliannya. Terkadang kita tak nampak. Kerana benda tu duduk dalam diri kita. Duduk di dalam jasad kita. Kita tak nampak. Dimakin itu juga hadis. Hadis Nabi nampak pada zahir tu, lah. Nampak terang belaka dah apa hak hamba sebut tadi. Sebenarnya ada sebab yang ghamid, yang tersembunyi, lagi halusi, yang nak memunuhkan diri hadis tadi itu, serta bahawasanya rupa luar dia itu sejahtera daripadanya. Sejahtera daripada sababun ghamidun khafiyun qadihun. Itu sejahtera daripada itu. Itu makna al-illah. Itu makna illah di sisi mustalahil hadis, di sisi ulama'il hadis. Hadis Nabi ni penting tak penting dia, kerana dia adalah penafsiran bagi wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting. Kita tak akan boleh fahamnya Al-Quranul Karim. Kita di sini mana alim ulama kita lah. Dan kita ni ambil ilmu daripada dia, tupai-tupai mengajar, tupai-tupai kita ni dengar. Itu maksudnya. Semua tadi pasti kena bergantung kepada Al-Hadis Nabawiyah. Tak kira masalah pegangi, masalah Islami. Dalam Islam tu ada bab ibadat, bab munakahat, bab jinayat, bab muamalat. Dan di dalam bab akhlak sakut paut dengan babul ihsan, semua kena gantung kepada hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan tidak kecualikan. Hija Allah Ta'ala ni
Apa nama? Wa anzalna ilaika dzikra. Allah Ta'ala ni wa'ri kepada kita az-zikr. Az-zikr di situ bermakna Al-Quranul Karim. Dengan makna Al-Quranul Karim. Kemudian dia utuhkan Nabi. Litubayyina linnas. Wa anzalna ilaika. Dan kami mengutuskan, makna kami menurunkan akan Al-Quranul Karim kepada engkau, ya Rasulullah. Ilaika. Supaya apa? Litubayyina linnas. Supaya engkau itu menyatakan bagi manusia. Manusia di situ kena mula-mula iaitu sahabat Nabi lah alaihi salatu wassalam. Dan turun kepada kita semua kerana kita ni adalah umat dia. Dengan tidak ada kecuali. Litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim. Apa yang diturunkan kepadanya, iaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada manusia tu. Quran ni Tuhan waktu turun kepada kita. Mana dalil tadi tu? Ma nuzzila ilaihim, kepadanya, kepada annas, kepada manusia. Tidak ada jalan nak mari dakwa kata Quran ni kita tak boleh nak faham. Tak sesuai kita nak mengaji pentafsiran, walaupun ulama tafsir dah pun tak boleh, tak sampai makam. Itu adalah ajaran yang sesat daripada agama Islam dengan tidak syaknya. Nampak tu tak? Wa anzalna ilaika dzikra litubayyinil nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Harap-harap mereka itu manusia bolehnya mengingati dirinya sendiri daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala nak khabar, nak royak, nak suruh, nak larang daripada apa wahyu hak Tuhan waktu mari itu. Maka hadis Nabi SAW, dia itu kena adanya ilmu mustalahil hadis, mari duk jagakan dia. Kenapa? Kena ada ilmu mustalahil hadis. Kerana dengan sebab Dajjalun, orang panggil Dajajilah daripada Dajjal ini, dia wasuknya hadis-hadis yang plesu kepada agama kita, membawa agama kita itu jadi gaba. Jadi tidak adanya tempat kita nak gantung yang sebenar. Ya tak sesuai gantung kepada benda hak benar, ya nak gantung kepada benda hak tak benar. Dengan sebab itu kita sangka kata tempat kita gantung tu benar. Nascaya jadi lagu mana? Jadilah kita itu jadi mundur, jadilah kita itu jadi khurafah di dalam pahaman, di dalam ibadat kita, pegangan kita dan akhlak budi pekerti kita. Semua habis. Dengan sebab itu kita ada ilmu ni, mereka itu nak masuk tak boleh. Nak kata hadis Nabi, tak boleh. Pasti kena lepas apa nama? Bahasan-bahasan dulu. Hari ni pun, kalau siapa dia dakwa kata itu hadis, sedangkan ia bukan hadis, orang boleh engkar di atas udara selalu dah. Engkar di atas muka dia dengan cara jelas-jelas lalu dah. Bukan ikut mana tak, kerana kebenaran adalah kebenaran. Kebatilan adalah kebatilan. Tak ada jadi syak. Tak kena duk syak dan tidak kena gapo lagi dah. Tidak. Itu dia. Mari kita tengok seterusnya. Itu adalah jawapan yang ke-144. Nah, 144. Mari kita tengok soalan 145. Soalan 145. Mari kita tengok. Dia kata arif hadis al-ma'lul. Kita kenal sikit gapo ke hadis yang ma'lul. Ma'lul ni makna hadis yang ada masalah. Hadis yang tak sempurna rukun dan syarat dia. Itu makna ma'lul. Kalau kita kecek bahasa petani enggak, makna hadis yang menyakit. Ya tak sihat. Nak kata dia sah tu tak boleh. Nak kata dia makbul tu tak boleh. Sebab dia ada beberapa perkara yang menghalangkan dia daripada kita nak royak kata dia itu adalah sah dan dia itu adalah makbul, diterima. Itu panggil hadis ma'lul. Jawabnya iaitu soalan 145 tu jawabnya huwal hadis. Hadis ma'lul ni kena pada hadis. Mana hadis apa? Allazi ittala'a alaihi
hadis yang ternyata padanya, ittala'a mana asal mana boleh kita itu ittila' ni mana nampak. Mana kita nampak. Nampak dengan apa? Nampak muskilah dia. Nampak dengan ainul basirah dan ainul ar-ras. Nampak dengan mata hati. Makna nampak dengan akal fikiran, dengan ilmu pengetahuan tu. Dan nampak dengan apa satu lagi? Nampak dengan mata kepala tu. Tu. Padanya fihi ay fil hadis. Padanya iaitu pada hadis tu. Ittala'a ala illatin. Di atas illah. Di atas sebab-sebab yang apa? Sebab-sebab yang tersembunyi, yang dia itu khafi, tersusuk, qadihun, lagi dia itu memunahkan pada diri hadis. Tapi ahli dia yang nampak. Walaupun nak celuk mah tu tebal setara mana pun, tapi ahli dia yang duk main dengan mah setiap hari dan bertahun-tahun tadi itu, ya pegang dengan tangan je, ini bukan mah asli. Tu hewi. Juga ahli hadis, dia tengok dengan mata dia, dia kata bukan. Dan ahli itu Allah Ta'ala akan kekal sampai ke zaman ni, hak kita dah ada ni. Dan lagi akan kekal sampaikan kepada hari kiamat nanti. Itu adalah janjian Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap ini ummah. Ala illatin taqdahu fi sihatihi. Yang nak memunahkan pada kesahihan hadis tadi itu. Yang nak sahih tak boleh kalau ada moga ni. Tak boleh nak kata sah. Kata sempurna. Sebab ada perkara-perkara yang menegahkan kita nak mensahkan. Semua itu disebutkan oleh ulama dengan cara nyata dan jelas dan boleh kita pegang dengan teguh dan yakin. Kata itu adalah salah. Bukan seperti kata ilmu hadis ni kita tak boleh nak gantung kepada dia. Kerana dia bina di atas gamuk-gamuk dan sengka-sengka. Itu adalah bukan. Itu adalah bukan cakapan ahli hadis. Daripada a'immatil islamiyah. Itu umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah percakapan yang luar, tubik daripada ahli ilmu. Bukan ahli ilmu. Ma'a sertanya anna zahira, bahwasanya zahir tadi itu salamatuhu minha. Zahir hadis tadi itu mana kata pada kacamata luar dia itu sejahtera daripadanya. Sejahtera daripada apa? Sejahtera daripada illatun taqdah tadi itu. Ataupun illatun qadihatun. Illah sebab yang nak memunahkan hadis. Itu nak kita faham. Pada kacamata luar, gitulah. Akan tetapi pada halusinya, dia bukan. Mata satu lagi. Sebab tu tapisan dia tak sama tu. Orang kita tu hawi tak serupa. Kelebihan tu. Wa yatatarraqu dhalika ilal isnad. Dan yatatarraqu. Makna kata mencarikan dimakian itu kepada sanad. Makna kata ia berlaku di sanad tadi. Tengok pada sanad itu allazi rijaluhu thiqatun. Makna katakan sanad tadi sanad yang orang royak tadi. Rijal di sini jangan kita terjemah orang lelaki dak. Mana orang hak royak hadis tadi itu thiqat. Dipercayai. Dengan itu apabila kita dengar daripada alim ulama kita kata hadzal hadis rijaluhu thiqat. Ini hadis orang royak dia tu dipercayai. Adakah itu maksud kata ulama mentasahihkan hadis? La. Ni jangan kita tak faham masalah kamar dia kita bercakap. Tak, bukan. Sekadar tu bukanlah keputusan kata hadis tu sah. Orang royak tu dipercayai. Akan tetapi cukup ke tak syarat? Tak cukup lagi. Kalau semaya tak cukup 13 rukun, boleh. Ya tak boleh. Putus boleh 2, putus boleh 3, wari dah 10. Sah tak? Tak sah. Supaya di sini, syarat dia kena ada 5. Pasti kena ada 5 perkara. Bolehlah kita nak kata hadis itu sah ataupun makbul
pasti kena lepas 5 syarat. Kalau tidak, ada. Maka rijaluhu siqat salah satu daripada syarat dia. Mana lagu mana? Mana orang royak tu dipercayai. Mana orang royak tu dhabt. Hak lain tak ada lagi. Mana syaz, mana illah, tak ada periksa lagi. Ini tepat yang kita kena faham. Terkadang istilah-istilah ulama wa'ari itu kena dengan makam dia. Akan tetapi kita, orang yang baca buku, daripada buku-buku tulisan ulama dengan tak memahami, daripada alim ulama kita semenjak kita talaki ilmu daripada mereka, untuk nak fahamkan perkataan yang tadwin, yang tertulis di dalam kitab, maka kita royak maksud, faham maksud ulama tu jadi tersalah dan tersilap. Di situ tepat yang kita kena menghalusi. Bahasa Arab kena terkis. Kena menghalusi. Jangan gaduh. Nah, kalimah jangan gaduh ni boleh kita guna pada perkara yang hak halusi. Ada pun terkadang jangan gaduh nak hukum, jangan gaduh nak kata. Hadis tu cerak-cerak maudhu', jangan gaduh. Ini apa yang kata nak menghalusi pada benda hak tak boleh nak menghalusi. Nak bela benda yang salah, yang batil dengan guna perkataan-perkataan tersebut itu, ya bukan lagu tu. Nampak tu dah? Itu adalah bukan jalanan yang betul bagi kita sebagai orang Islam kena faham. Banyak perkataan-perkataan ni apabila kita baca dalam kitab Majma' Az-Zawaid bagi Imam Al-Haythami. Kitab tu kitab mutala'ah, kitab baca. Setelah daripada kita mengaji, belajar daripada alim ulama, kita kena mutala'ah kitab. Di antara kita mengaji talaki daripada alim ulama kita akan tentang ilmu pengetahuan ini, ya ada kitab dia. Ada kitab susunan dia. Amba sendiri ni mengaji berpuluh-puluh tahun bawah kaki-kaki ulama kita ni, mana kata kita mengaji kitab hak ulama duk mengajar. Ada pun kitab wak mutala'ah, satu lagi. Ni kita terkadang nak wak beza tak boleh. Mana kitab wak mengaji, mana kitab wak baca, mana kitab kita nak wak murajaah, nak wak mutala'ah, kita nak beza tak boleh. Tu dah nampak orang hak mutala'ah kitab tak mengaji belaka, ini apa yang kata kita tak erti jahil, akan tetapi kita pergi bubuh ke orang jadi serupa dengan kita. Dak. Maka orang tu kita kena tak jadi tengok molek. Ni banyak ke orang mengaji tidak ada manhaj. Tidak ada bentuk ke tarbiyah yang betul daripada ajaran Islam. Sebab tu otak cara mikir yang gitu. Nampak dah tu? Walaupun tak ramah, akan tetapi amba nak sebut di sini ni supaya nak kita faham wak beza di antara kitabul lidirasah wa kitabul lilmutala'ah. Untuk nak mengaji dengan alim ulama, ya ada buku dia. Saya dah royak sama orang alim ulama kita tak ada akad walaupun satu hari mana-mana pun nak mengajar Fathul Bari syarah bagi Sahih Bukhari. Orang tak mengajar kitab tu. Kitab wak mutala'ah, kitab wak rajak ke, kitab wak baca, kitab wak kita wak selidik ki. Tu. Ada pun nak mengaji, bak dia. Daripada mata Bukhari tu ada orang ngaji. Nampak dah tu? Mata tajrid as-sahih bagi Zabidi tu ada orang ngaji. Tu ya hak ngaji, akan tetapi hak lain tu mutala'ah. Cara yang kita kena faham. Kalau kita apabila kita kembali klik pada masalah rijaluhu siqat dalam kitab Majma' Az-Zawaid tu banyak perkataan terkadang orang hak tak ada mengaji belajar khusus tentang ini masalah. Dia sengka kata rijaluhu siqat, mana ulama hukum kata hadis tu sah. Apabila orang kata hadis ni tak sah lagi, amu ni pandai pada ulama gini-gini. Tak. Ulama juga yang royak kata rijaluhu siqat, baru satu syarat baru. 4 lagi duduk mana? Itu cara dia. Tu tak? Terkadang kita tengok pada zahir dia tu, pada gambaran luar tu. Orang royak siqah belakang. Al-jami'u syuruta as-sihhati min haitsu zahir. Yang menghimpun, mana berhimpungkan akan beberapa syarat yang sah pada sekiranya min haitsu zahir, mana pada sekiranya
Balik luar tu kita tengok kata dia adalah supaya dengar apa yang kata sah lah. Akan tetapi tidak. Rupa lagu mana? Itu sebagai takrif. Sebagai definisi dia. Mari kita tengok apa nama misal dia. Contoh-contoh dia. Baru kita faham. Mengaji tu gitulah. Guru ni bukan tak letih. Kita ni terkadang tak wari misal. Nah, dia tak ada wari misal. Dia kecek sebagai definisi saja. Tapi guru tu pasti bagi diri dia tu kena pergi cari misal. Apa kena bawa datang misal? Kerana katanya ulama, al-mithal tuqarribul afham. Misal ni, contoh-contoh ni untuk nak mendekatkan faham. Faham yang tinggi, yang dalam, yang jauh. Wari misal supaya nak mendekatkan, jadi mudah nak faham. Dengan sebab itu, jangan kita buat mudah dalam masalah. Nampak tu tak? Itu adalah soalan yang ke-145. Saya tak ada wari lagi lah contoh sini. Kita nak tengok sini. Tengok contoh pada soalan yang ke-146 tu. 146. Dia kata, uzkur ba'da anwa'il ilal. Dia sebut sikit Tok Guru. Setengah daripada bahagia-bahagia sebab-sebab yang tersembunyi lagi dalam yang dia itu memunuhkan akan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah sebut bahagia-bahagia hana memunuhkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Hadis kita ni ya punuh dengan sebab apa? Sebab masuk beberapa perkara hak luar mari. Jadi masuk mari jadi membawa ada punuh akan hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Katakan tengok. Dia kata jawab qad takunul illatu bil irsal fil mausul. Terkadang sebab yang nak memunuhkan hadis tadi itu iaitu hadis itu hadis mursal. Rupa dia hadis mausul. Mana hadis yang sama sanad. Sebenarnya terjatuh daripada sanad. Mana sanad terputus. Tapi zahir dia nampak dengan kata dia itu adalah mausul. Sebenarnya sanad ia putus. Ada putus. Apabila orang cek tu ada putus. Malah mana? Ya hadis mausul tak sama dengan hadis mursal. Kita ngaji dah bahagia dia tu. Nampak? Mari kita tengok. Di dalam Sunan At-Tirmizi. Mari tengok dalam Sunan At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala pada rakam 2869. 2869. Belah mana? Tengok. Iaitu ni. Hadis katanya di dalam kitab sahih iaitu Jami' Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Di dalam kitab Abwabul Amthal an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu bab contoh-contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna Nabi kita alaihi salatu wassalam suka cakap pe dia tu suka wari contoh. Ya wari contoh nak uwi mudah. Orang panggil hadisul amsal. Hadisul amsal. Nak uwi mudah kita faham. Sedangkan cakap pe Nabi tu alaihi salatu wassalam yang nyata. Kerana dia fasih. Tetapi terkadang fasih dan nyata tadi ada lagi perkara-perkara yang ummah dia itu berhajat kepada misal. Berhajat pada contoh-contoh tadi itu. Kalau bahasa siapa panggil tuayang. Lalu Nabi kata dengan dikenalkan kata Nabi umpama tu apa panggil hadisul amsal.
Jadi Imam Tirmizi wari di dalam kitab tu lah, dalam kitab Abwabul Amthal an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis dalam Sunan Tirmizi ni 2800, hadis rakam 2869. Kata kan? Kata gini. Dia kata qala al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. وبسند إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال الإمام قال حدثنا قتيبة. Imam Tirmizi kata telah mengkhabar akan daku oleh Qutaibah. Qala, berkatanya Qutaibah, haddatsana Hammad bin Yahya. Telah mengkhabar akan daku, Qutaibah tu kata, telah mengkhabar akan daku oleh Hammad anak Yahya Al-Abahu an Thabit Al-Bunani, daripada Thabit Bunani. An Anasin, daripada Anas ibn Malik lah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkatanya Anas telah sepeda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan, Mathalu ummati mathalul matari la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu. Tu. Jadi kan Nabi kata umpama umat aku ni seumpama hujan. Tidak ketahui hujan tadi itu awal dia tu kebaikan ke di akhir dia tu kebaikan. Ni kira kepada mana? Kira kepada ummah dengan cara umum. Wa illa kalau malaikat umat hak 3 kurung awal tu lebih daripada umat Kamadiyah ni bila syak, tidak ada syak. Tapi nak kira dengan cara umumul ummah, dengan cara umum luas-luas tu Nabi buat misal kata umat aku ni seperti hujan. Tak tahu kata awal dia tu ada manfaat ke di akhir dia ada manfaat. Ada kebaikan lah manfaat tu. Demikian itu juga umat aku. Makna kata umat ni seolah kata Nabi nak ayat kata tidak putus-putus kebaikan. Tidak putus-putus kebaikan. Dengan cara umum gitu. Kalau kita tengok hadis ni dengan cara sepretah lalu, nampak lagu mana? Qutaibah ambil daripada Hammad. Hammad tu ambil daripada Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani ambil daripada Anas. Anas ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambung tak tu sanad tu? Mausul tak tu? Sambung. Bersambung. Akan tetapi apabila kita pergi tengok di dalam kitab-kitab alim ulama kita yang mensyarahkan akan ini hadis, dia beri jawapan hak kita tak nampak. Beri jawapan hak kita tak nampak, hak kita tak terlitah di dalam akal fikiran kita. Dia katakan kita belak pergi tengok masa duk mengaji hari tu, teringat mari, iaitu hadis ni mempertikaikan. Mana buat bahasan oleh Imam Ibn Rajab di dalam kitab Syarah Ilalit Tirmizi. Kitab Tirmizi ni, Imam At-Tirmizi sebagaimana kita royak dah, dia pada akhir kitab dia ni, iaitu akhir daripada Sunan Imam At-Tirmizi ni, ia ada Kitabul Ilal. Kitabul Ilal pada rakam 52 tu ada balik belakang. Makna kata perkara-perkara sebab-sebab daripada hadis-hadis Nabi hak jadi cacat, jadi gapo ni Imam Tirmizi tak qawaid nak cek kata hadis cacat tak cacat ni, ambil ilmu hak aku ambil daripada guru aku ambil sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gini. Duk balik belakang kitab dia ni. Lalu Imam Ibn Rajab mari mensyarahkan akan Kitabul Ilal.
hak Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala di dalam kitab dia ni. Ada 10 lebih kurang 2 4 6 8 9 muka semua. Imam Ibn Rajab syarah Tubik lebih kurang pesaning lah kitab. Pesaning boleh. Syarah Tubik hak sekarang lah ni diperiksakan, ditahqiqkan oleh guru kami iaitu Syekh Nuruddin Aitar, Tubik 2 jilid. Dua jilid. Tubik 2 jilid cetak ke tu adalah duk jual di maktabah-maktabah tu. Cuma hamba tak ada wari di sini. Tak apalah. Pada hisah yang lagi akan datang, insya-Allah kita akan boleh tengok muka dia macam mana kitab Syarah Ilalil Hadis bagi Imam Tirmizi. Tapi kita faham kata kitab Ilalil Hadis yang ada di dalam Sunan Tirmizi ni orang panggil Ilalis Saghir. Di sana ada Ilalil Kabir bagi susunan Qadhi Ibn Tayyib tu. Sebagaimana hisah yang telah lepas tu, kita bawa data dah. Kita ilal, boleh kita tengok. Apabila itlaq di dalam ilmu mustalahil hadis, syarah Ibn Rajab di atas ilalil hadis bagi Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, maka kita faham kata syarah tu syarah di atas kitab Ilalis Saghir bagi Imam Tirmizi, bukan syarah Ilalil Kabir sebagaimana waham setengah-setengah daripada orang yang mula-mula baru nak belajar. Tu. Apabila kita kembali kepada kitab Ibn Rajab pada mensyarahkan Ilalil Tirmizi, dia kata hak betulnya was-sawabu an Thabit. Hak betulnya daripada Thabit anil Hasan. Daripada Hasan. Daripada mana? Daripada Hasan. Mana Thabit itu ambil daripada Hasan. Dia tak ada ambil kali daripada Anas ibn Malik. Apabila kita tengok dalam kitab ulama' na ayat hadis ni mathalul ummati mathalul matar la yudra awaluhu khairun am akhiruhu tu. Thabit Al-Bunani ni ia tak ada ambil betul-betul daripada Anas. Bahkan dia ambil daripada Al-Hasan. Hasan Basri lah. Lalu dia kata hak betulnya Thabit daripada Hasan mursalan. Ambil dengan cara mursal. Tak ada ambil dengan cara mausul. Ambil dengan cara mausul. Demikian inilah meriwayat akan dia oleh Hammad anak Salamah. Hammad anak Salamah daripada Thabit. Daripada Thabit. Hak rayak mari ni Ibn Rajab kata, aku pun ambil ilmu hak atas ni juga. Iaitu ambil daripada riwayat Hammad anak Salamah daripada Thabit. Kandak kinya, iaitu kandak ki Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala di sini, nak katakan ayat kata, Hammad anak Salamah tu, sehebat-hebat orang, sesikah-sikah orang, tentang masalah dia nak ambil hukum ataupun ambil hadis daripada Thabit. Mana Thabit Al-Bunani ni, kita faham dalam istilah mustalahil hadis. Guru seorang guru ni, dia ada anak murid yang sejati bagi dia. Kalau bahasa tempat tambah di sini, apa panggil anak murid bawah dagu. Anak murid bawah dagu. Mana mengaji tak pernah putus, mengaji tak tidur, tak menyingguk. Tak menyingguk mana kata, gitu. Gitu. Tak, ya tetap duk molek. Orang panggil rupa lagu tu. Maka hukumnya alim ulama kita, anak murid hak bawah dagu, hak sejati, hak lebih siqah daripada hak yang lain, dari bagi anak murid bagi Thabit Al-Bunani ni, iaitu kena pada Salamah. Kena pada Hammad anak Salamah. Kena pada Hammad anak Salamah. Tu dia. Hammad anak Salamah. Lalu Imam Ibn Rajab kata, hak betulnya riwayat ini Thabit ambil daripada Hasan. Hal keadaan mursal, bukan mausul. Itu nisbah bagi sanad. Adapun
matan ni, matan dia ni, matan hak mathalul ummati mathalul matar la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu tu, iaitu hadis tu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menghukumkan kata matan dia adalah hasan. Kerana ada beberapa jalan-jalan ni, turuk-turuk yang lain yang mengangkatkan darajat. Tapi syarat hadis pada asal tu tidak ada kadzab di dalam tu. Kalau ada kadzab, dajjal, marilah wapa turuk pun tak boleh nak tolong. Ni setengah-setengah duk faham kata, hadis ni banyak jalan ni. Kalau banyak jalan, kalau ada dalam hak kita nak bantu tadi tu orang dusta, kadzab ataupun dajjal, tak sah, tak boleh buat kana. Nak kat tak boleh nak tolong lagu mana. Nampak tu tak? Tu kita kena faham istilah-istilah. Kalau tak fahamnya putarnya belik lah sekarang lah ni. Kita faham istilah. Kerana kita mengajar ni, tak ada nak kepada apa nama tu dan ni. Bahkan semata-mata nak sebar ilmu agama supaya umat itu boleh tahu. Kata, gapo ke hakikat ilmu agama hak ulama-ulama kita duk bawa data di sini. Dengan alasan bukan duk kecek ikut di atas hawa nafsu sebagai apa nama hak orang duk kecek itu. Bukan. Kita kecek dengan alasan. Ni boleh kita tengok di dalam kitab Kashful Khafa bagi Al-Ajluni, ialah nakal daripada Imam Ibn Hajar. Ibn Hajar hukum kata matan ni adalah hasan. Matan ni adalah hasan. Itu syarahan bagi dia, bagi Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Syarah Ilalil Hadis As-Saghir bagi Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Maka ulama dia usaha cari wak misal. Mana dalil kata ni adalah riwayat hak mursal, bukan riwayat mausul. Kalau kita tengok riwayat Tirmizi pada zahir dia mausul lah. Pada hakikat dia tak ada mausul kalau dia mursal. Kerana zahir pada riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, dalam masna' lah. Di dalam masna' tu. Dia kata, qala haddatsana Hasan bin Musa, telah mengkhabar oleh guru aku Hasan anak Musa. Berkatanya Hasan anak Musa, haddatsana Hammad bin Salamah. Telah mengkhabar akan daku, Hamad kata, oleh guru aku Hasan ibn Musa, an Thabit, daripada Thabit. Daripada apa? Daripada Thabit. Thabit apa? Thabit al-Bunani. Daripada Thabit al-Bunani. Wa Humaid wa Yunus anil Hasan. Anak murid Thabit ni hak ambil hadis melalui dia ni bukan seorang riwayat hak Imam Ahmad ni, 3 orang. Hammad, kemudian apa nama Humaid, kemudian Yunus. 3 orang ni anil Hasan, daripada Hasan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, mathalu ummati, maka hingga akhir hadis. Ini rupa nak wirayak, rupa nak nyata kepada umat masyarakat kata, ini salah satu daripada rupa hadis yang maklul. Rupa nampak dia itu mausul, berhubung sanad belaka. Pada apabila kita cek dengan halusi, mengikut jalan ni ulama kita tolong periksa kita pergi tengok, ni ada sebab. Itu panggil illah. Ada putus tu. Karena Hasan Al-Basri ni, dia jumpa dengan Nabi. Tak, kerana dia tu tabi'in. Maka, riwayat ni lebih sah daripada riwayat hak hadis mausul. Riwayat hak sah lebih daripada hak mausul. Ini apa yang menyatakan oleh alim ulama kita di dalam kitab-kitab mustalahil hadis. Baik. Itu satu. Yang kedua daripada apa nama ni? Daripada rupa hadis maklul. Dia kata qad yakunul waqfu fil marfu'. Terkadang bahagian hadis maklul ini iaitu rupa tu nampak dia hadis marfu'. Hadis hak kata Nabi kata. Pada hakikat dia tu hadis mauquf.
perkataan sahabat, bukan perkataan Nabi. Pada zahir tu kita tengok dia adalah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila kita periksa sungguh riwayat sebenar, dia itu adalah gapo? Hadis mauquf. Kena mengaji siapa? Gininglah barulah kita itu selesaikan muskilah-muskilah dok tanya-tanya dalam diri kita. Nampak dah tu? Tu. Jadi saya pergi tengoklah wari misal, satu misal supaya mudah kita nak faham di sini ni. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabari. Imam Tabari tak kala dia duk tafsir surah Ibrahim tu, tak kala dia duk tafsir surah Ibrahim ayat yang ke-25, ayat bunyi kata apa nama? Alam tara kaifa daraballahu tu. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan tu ila akhiril ayah. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha tu. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun tu. Di bawah ayat tu Imam At-Tabari rahimahullahu taala mengeluarkan satu hadis. Kalau kita nak pergi tengok rakam periksa, kita boleh nak periksa, iaitu cetak hak Al-Imam Al-Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala pada rakam 20,978. Rakam 20,978. Hadis tu ya ada rakam dia. Mudah ya kita nak cari tu. Mudah. Bagi orang yang tahu kitab boleh tengoklah. Kalau kita tak tahu kita tupai dengan apa tak apa, tak ada salah ke apa. Lalu Imam At-Tabari katakan qala haddatsana Khallad bin Aslam. Telah mengkhabar akan daku oleh Khallad anak Aslam, qala akhbarana Nadr bin Shumail. Telah mengkhabar akan daku oleh Nadr anak Shumail, qala akhbarana Hammad bin Salamah. Telah mengkhabar akan daku oleh Hammad anak Salamah, qala akhbarana Shu'aib bin Habhab. Al-Habhab telah mengkhabar akan daku oleh Shu'aib anak Habhab. An Anas, daripada Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi alaihi salatu wassalam kata, mathalu kalimati tayyibah ka syajaratin tayyibah. Seumpama perkataan yang elok nining seperti pokok tanaman yang elok. Qala, maka katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia nak ayat kata maksud, aku nak maksud kata pokok yang elok tu gapo? Hiyan nakhlatu, iaitu pokok buah taman. Pokok buah taman ni Nabi alaihi salatu wasallam wa misal kepada kita sebagai ummah, dia adalah seperti kalimatut tayyibah. Kalimatut tayyibah dalam Islam kita tak lain tak bukan iaitu qaulus thabit, la ilaha illallah tu lah. Itu makna kalimatan tayyibah. Lalu kalau kita tengok kepada semua lafaz-lafaz dengar mari semua tadi tu, hadis seolah kata hadis apa? Hadis marfu' lah tak? Seolah kata Nabi lah alaihi salatu wassalam kata dengan ini perkataan. Lalu apabila kita pergi periksa tengok mengikut alim ulama kita, katanya hadis tadi tu rijaluhu rijalus sahih. Orang riwayat hadis ni daripada guru Imam At-Tabari turun kepada guru dia dan guru bagi guru dia dan guru bagi guru dia sampaikan kepada Anas radhiyallahu an, semua tu pakat kata rijaluhu sahih. Mana tidak boleh kita nak kritik dah. Malaikat sorang saja. Illa Al-Khallad ibn Aslam. Malaikat Khallad anak Aslam itu katanya Imam An-Nasai siqah, Ad-Daraqutni pun kata siqah, Ibnu Hibban pun kata siqah. Sebagaimana Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala sebut di dalam kitab Tahzibit Tahzib. Pada menterjemahkan Khallad anak Aslam. Malaikat Khallad anak Aslam itu katanya Imam An-Nasai siqah, Ad-Daraqutni pun kata siqah, Ibnu Hibban pun kata siqah. Sebagaimana Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala sebut di dalam kitab Tahzibit Tahzib. Pada menterjemahkan Khallad anak Aslam.
Apabila gitu, jadi hak lain tak ada piada pertikai. Mari pertikai Khallad anak Aslam ini sore. Walaupun begitu, Nasai kata siqah, Ad-Daraqutni kata siqah, Ibn Hibban pun kata siqah. Kenapa tak? Tu. Dan hak ulama lain yang ada kata tak siqah. Apabila ta'arud, seolah kata berlawan di atas seorang di antara dua pihak di kalangan ulama, hak ni kata siqah, hak ni kata tak siqah, ya ada usul dia, cara kita nak tarjih pula satu lagi. Nak pergi pakai hak pihak kata siqah, ke nak pergi pakai pihak hak tak kata siqah. Kena pergi kepada masalah al-jarh wa ta'dil. Pergi pada masalah al-jarh wa ta'dil. Hak naik atas dah lah. Hak tu tinggal pada ahli dia lah. Tinggal pada ahli dia. Ni mula, kita nak ngaji hak mula ya ni. Nak ngaji hak mula. Bak dia tu kena duk pergi panjang lagi lah. Tak apalah, bak dia. Akan tetapi, apabila kita kembali klik pada Sunan Tirmizi, tengok dalam Sunan Tirmizi pada rakam 3119. Dalam Sunan Tirmizi ni. 3119 ni 3119 dah. Bab gapo? Bab dia di dalam kitab Sunan Tirmizi ni, bab dia bab gapo ni? Bab dia Abwabu Tafsiril Quran an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tafsir Quran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsir juga Quran? Ya. Kalau Nabi tak tafsir, ambil ilmu mana kita? Nak ambil daripada mananya ilmu pengetahuan kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mentafsirkan. Tak jadi pelik masalah ni. Akan tetapi Rasulullah mari tafsir sini. Tafsir dalam hak Imam Tirmizi nakal mari ni, tengok sini. Imam Tirmizi katakan tengok. Dia kata babu wa min surati Ibrahim alaihi salam. Bab yang ke-15 daripada pentafsiran surah Ibrahim alaihi salam. Katakan Imam Tirmizi katakan di sini. Imam Tirmizi kata qala al-imam wa bi sanadi ila al-imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala qala haddatsana Abd bin Humaid. Telah mengkhabar, Imam Tirmizi kata telah mengkhabar akan daku oleh Abd anak Humaid. Katanya Abd anak Humaid qala haddatsana Abul Walid, telah mengkhabar akan daku oleh Abul Walid. Qala haddatsana Hammad bin Salamah. Berkatanya Abul Walid telah mengkhabar akan daku oleh Hammad anak Salamah. Hammad anak Salamah kata an Syuaib bin Hajbab. Daripada Syuaib anak Hajbab an Anas ibn Malik. Daripada Anas ibn Malik qala katanya utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqina'in alaihi rutabun. Wari satu tali di atas dia tu ada rutab, makna buah taman Mekah tu lah. Faqala an-nabi alaihi salatu wassalam mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha. Qala an-nabi alaihi salatu wassalam hiya an-nakhlah, iaitu kena pada pokok taman tu. Wa mathalu kalimatin khabithatin ka syajaratin khabithati nijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Lalu katanya dengan cara hak kita dengar tadi itulah. Dengar tadi. Setelah daripada Imam Tirmizi riwayatkan ini perkataan ini hadis ni Imam Tirmizi katakan dia kata gini. Dia kata qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu Bakr ibn Syuaib ibn Hajbab an abihi an Anas bin Malik wa nahwahu bimaknahu wa lam yarfa'hu. Dia tak akad dia. Makna kata Anas itu tak ada akad akan ini perkataan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna kata mauquf. Wa lam yadhkur qawla Abi al-Aliyah wa hadha asahhu min hadis Hammad ibn Salamah. Hak ni makna kata hadis mauquf ini lebih sah daripada hadis Hammad ibn Salamah hak kata hadis marfu'. Dengan itu Imam Tirmizi kata
warawa ghairu wahidin mithla hadha mawqufan wala na'lam ahadan rafa'ahu ghaira Hammad bin Salamah. Telah meriwayat bukan seorang lah daripada ahli hadis tu seumpama ini hadis, hal keadaan ini hadis ni mauquf, hadis mauquf. Kami tak tahu seorang pun mana-mana yang riwayat hadis ni hal keadaan hadis marfu' malaikat jalannya Hammad ibn Salamah. Ni nak ayat kata illah. Kalau gitu ulama hukum kata kana? Hukum kata hadis ini dhaif marfu'an, sahih mauqufan. Pada darajat dia kalau nak kata hadis ni marfu', hadis marfu' mana kata Nabi kata itu adalah dhaif. Tapi kata hadis ni mauquf di atas perkataan Anas ibn Malik, itu sahih. Tu cara. Sahih mauquf, dhaif marfu'. Tu panggil illah. Itu panggil apa tu? Panggil al-illah. Dua kita boleh. Tu misal tu kita tengok nah. Kita tengok dalam rakam 3000 3000 banyak nah sat ni. 3119. 3119. Itu dua daripada al-illah. 3 isqatu dha'ifin baina thiqataini qad sami'a ahaduhuma min al-akhar. Hak ni satu misal pula. Satu misal pula. Balah mana? Ini panggil illah juga ni. Sebab yang nak menjatuhkan darajat hadis ataupun nak memunuhkan darajat hadis. Lah mana? Iaitu menggugurkan rawi yang dhaif di antara dua orang rawi yang thiqah, sedangkan sesungguhnya telah dengar salah satu daripada kedua tu daripada yang lain. Makna kata dia menggugurkan rawi hak dhaif di antara dua orang hak thiqah. Lagu mana? Tak nampak misal, tak tahu. Dia kena tengok misal. Lah mana kena wari misal. Ngaji mustalahil hadis. Kata wari misal, nak gawal tak siapa. Sebab masalah bukan masalah kita nak mikir dengan akal kita. Bahkan kita kena tengok benda berlaku sungguh dalam hadis tu. Tu letih. Orang nak mengajar hadis ni letih. Sebab apa? Sebab dia kena tengok misal sungguh. Bukan hak kiasi boleh kita nak mikir dengan akal saja. Kena wari misal. Misal benda hak berlaku sungguh. Hak hadis sungguh. Nak pergi kata ikut day tu tak boleh. Tu. Sebab tu golek ke orang nak mengajar hadis tu, gitulah. Masa dulu masa guru kita ni, tuan guru Dr. Jihad alaihi rahmatullah, masa duk mengajar bulul maram tadi itu, Allah ya wari misal daripada hadis tadi itu, kita tengok wasa apa ni ilmu gapo tak pernah dengar daripada mulut-mulut orang-orang yang lain seperti dia. Membawa kepada kita ni boleh tengok contoh tauladan daripada dia semasa duk mengaji dengan dia tu. Bawah-bawah kaki-kaki dia ni makna kata, gini cara bahasan hadis. Dia sebut kitab Taqribit Tahzib, kitab Tahzibit Tahzib. Hadis ni kalau ta'arud wak gini. Allah. Seolah kata ilmu hadis mari pecah rekod, berkembang zaman dia. Maka kita alhamdulillah termasuk daripada orang pegang dengan wasiat dia ni, kata ngaji Qismil Usuluddin, bahagian hak Usuluddin, takhassus ilmu hadis. Alhamdulillah. Tapi dalam tu pun bila-bila mengaji tafsir, kata ambil akidah, kata ambil usul fiqh, kata apa nama, kita turut gila dalam tu dalam bahagian kita tu. Tapi hak ni dia kata. Maka masya-Allah lah. Dia tolong taujih kepada anak-anak murid, tunjuk hajar pada anak-anak murid. Farahimallahu wa rafa'a darajatahu fi firdausil a'la wa jama'na ma'ahu fi firdausil a'la bimannika wa karamika wa judika ya arhamar rahimin. Pada hadis hak kita dak royak sani tu, mari kita tengok contoh sikit. Kena wari contoh sikit. Di sini saya kembali klik kepada kitab sanulah, iaitu kitab Ilalil Hadis, hak betul-betul lalu dah. Iaitu kitab Ilalil Hadis. Iaitu kitab Ilalil Hadis bagi Imam
Abu Hatim Ar-Razi. Kitab ni kitab besar. Saya tak ada waris sini, ada dalam maktabah ni. Misalnya, seorang ni orang panggil kata apabila ingat apabila sebut kata isqatu dhaifin baina thiqatain qad sami'a ahaduhuma min al-akhar, orang panggil kata masalah at-tadlis. Tapi tadlis apa di sini? Panggil tadlis taswiyah. Tadlis taswiyah. Nak menyamakan, nak susuk puca, nak nyamakan, nak sama. Seolah kata gini. Dia guru yang pertama thiqah. Sah? Guru yang kedua dhaif. Guru yang ketiga thiqah. Dia nak buai guru yang kedua tu baik itu. Kamar dia nak pelekatkan yang pertama dengan yang ketiga tu jadi nampak sama molek. Itu rupa tadlis at-taswiyah. Seorang nama Walid Ibn Muslim. Tok guru besar juga dia. Walid Ibn Muslim ni salah seorang daripada tok guru yang ulama sebut wak contoh. Apabila sebut tadlis taswiyah, ulama wak dia wak contoh. Wak dia wak contoh. Ni pia sebut ni. Imam Ibn Abi Hatim tak sebut. Bukan mana amba duk rengka ni. Masalah ilmu hadis nak rengka tak boleh. Tak boleh nak rengka. Ya kena kecek benar ada sungguh di dalam perkataan hak ulama tadwin mari. Hak ulama catat mari dalam buku dia. Nak pergi rengka tak boleh. Rengka salah lalu dah. Tu pelik khususiat. Nampak tak? Pelik khususiat dia mana kata kena kecek betul dengan nota dia. Kalau tidak, hanya secara kita lah. Kena duk tanggung. Amanah tak ada. Dalam kitab Ilal. Kitab dia kitab besar. Sebagaimana guru kita lah. Salah satu pada guru kita. Syekh Sa'dul Humaid. Dia tu kita istifadah banyak daripada dia. Dia tahqiqkan kitab tu dengan anak-anak murid dia lah. Waktu baik mari kepada umat manusia ni. Dia kata situ. Dia kata, telah meriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim di dalam kitab Ilal dia. Berkatanya Abu Hatim. Berkata anak bagi Abi Hatim, dia kata, sami'tu abi. Aku dengar daripada ayah aku. Ni contoh. Nak nampak kata anak dengan ayah ni sama-sama alim dan sama-sama bantu hukum agama. Tak ramai. Pak dengan anak ni boleh pakar dua-dua. Untuk nak bangun hukum agama. Tak ramai dalam sejarah. Tak banyak. Tak banyak nah. Tak banyak. Kemudian ayah dia sebut kata nah. Wa dzakaral hadis. Telah menyebut oleh ayah aku akan hadis. Satu hadis. Sebut. Buat kata nah. Alladhi rawahu Ishaq ibn Rahawiyah. Telah meriwayat akan hadis ini oleh Ishaq anak Rahawiyah daripada an Baqiyah. Daripada apa? Daripada Baqiyah. Baqiyah tu dia kata haddatsani. Telah mengkhabar akan daku. Telah mengkhabar akan daku. Pia Baqiyah Ibn Walid di sini ni. Ya dua orang. Taswiyah saya royak terlupa saat ni. Kalau ulama kita sebut tadlis taswiyah ya ada dua orang. Iaitu yang pertama Baqiyah Ibn Walid seorang. Kemudian Walid Ibn Muslim dua orang. Di sini dia nak bagi misal hak Baqiyah Ibn Walid. Dia kata haddatsani telah mengkhabar akan daku. Baqiyah tu kata telah mengkhabar akan daku pia jadi guru wahai Baqiyah. Abu Wahb bin Al-Asadi dia kata. Daripada Abu Wahb Al-Asadi. Mari dengan kunyah. Mari dengan kunyah. An Nafi' daripada Nafi' an ibni Umar daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bagi apa hadis? Bagi satu hadis la tahmadu islamal mar'i. Jangan mudiki puji nampak rupa molek luar tu tak usah pujilah. Hadis tu. Kita tak ada nak kecek pada isi kandungnya tu. Nak kecek rupa hak kata illah yang menggugurkan orang dhaif di antara orang siqah dua. Lagu mana? Lalu kata ayah dia, Abu Hatim tu orang alim. Bukan dok pergi kata ikut rak ikut dan dengan zan dengan suka-suka gamuk-gamuk. Seperti orang dok kecek zaman-zaman kita hak tak reti gapo tu. Bukan dia. Otak mereka ni seperti musajjal. Apa makna musajjal? Apa nama rekod.
Telefon hak dah rekod tu. Kalau bahasa Sia takut tak faham, takut tak faham orang kita sini mana kan? Kerang at siang. Ibu alat untuk rekodkan suara. Lah tu akal fikiran mereka, otak mereka. Bukan kata dia boleh jadi hadap. Tuhan beri. Sekarang zaman kita ni otak kita tak ingat Tuhan beri alat biasa tu. Pula dok taruhkan ilmu pengetahuan. Dulu kita tak ada banyak seperti zaman kita ni sebab duk dalam akal fikiran, duk dalam otak, duk dalam dada. Sekarang lah ni orang tak gerak dak Tuhan beri kok ni pula. Nak ya Tuhan jaga agama dia. Hujah tu kitab tu sebagai hujah di atas kita. Dapat Tuhan esok kitab ni dah ada sebagai hujah. Lepas tu ya orang hak pandai baca pula waktu pedah pada kita. Tu jaga Tuhan tu. Dulu jaga pasal duk dalam dada, duk dalam akal. Lalu kita kembali klik sini kata. Ayah dia Abu Hatim tu kata qala abi. Abu Hatim katanya Ibnu Abi Hatim kata ayahku. Abu Hatim ayah dia. Katakan hadzal haditsu lahu amrun qalla man yafhamuhu. Ini hadis ni kamu dengar saat ni tu ada bagi dia satu urusan yang sikit orang faham. Ni nak ayat kata sikit ni bukan dalil zam, bukan dalil celah. Tak. Hadis ni kata tak ramai ni orang faham. Tak ramai orang tahu kata dia ada muskilah. Tak ramai. Lah mana? Lepas tu dia kata rawa hadzal haditha telah meriwayat akan ini hadis pia Ubaidullah ibnu Amr. Abu Hatim kata telah meriwayat akan ini hadis ni oleh Ubaidullah an Amr. Orang ni thiqah. Orang ni pia, orang ni thiqah. An Ishaq ibni Abi Farwah. Daripada Ubaidullah tak ambil hadis daripada dia. Ambil hadis daripada Ishaq ibni Abi Farwah. Rawi ni daif. Kemudian ambil daripada dia tu Ishaq ibn Abi Farwah ni ambil daripada dia. An Nafi' daripada Nafi'. Nafi' ni thiqah. Kalau gitu Ubaidullah ibni Amr orang thiqah. Ishaq ibn Abi Farwah orang daif. Belakang daripada tu Nafi' orang thiqah. Lah mana rupa? Thiqah daif thiqah. Tak gitu. Nafi' ambil mana? Ambil daripada Abdullah bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil daripada mana? Ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Ubaidullah tadi itu, Ibnu Am tadi itu, kunyah dia lah mana? Kunyah dia tu Abu Wahm Al-Asadi. Kunyah dia tu Wah Al-Asadi. Heran tu. Lalu datangnya Baqiyah Ibnul Walid tadi itu, dia menggugurkan siapa? Ishaq ibn Abi Farwah. Dia gugur kerana dia tak sebut betul nama dia. Nama Ubaidullah ibni Amr. Dia tak sebut betul. Dia sebut kata haddatsani Abu Wahb Al-Asadi. Supaya gapo? Supaya ni dia kata fakanna baqiyatu wa nasabahu ila bani Asad kai la yuftana lahu. Supaya orang tu tak boleh nak pergi. Ni tok guru. Ya ada juga cara-cara nak main ilmu tu. Bukan dah betul-betul saja tu. Tak. Nampak tu tak? Tu. Supaya orang tu tak boleh nak kelitah. Bijak sana dia. Baqiyah Ibn Walid ni dia nak buat jadi tadlis taswiyah ni. Rupa yang lagu tu. Lalu Abu Hatim kata hatta idza taraka Ishaq ibn Abi Farwah la yuhtada lahu. Kalau dia tinggal Baqiyah tu tinggal Ishaq ibn Abi Farwah sebab dia tu dhaif, orang tak boleh nak pergi, tak siapa nak pergi. Allah, ni ilmu. Nampak lagi? Salah kata Ubaidullah ni thiqah, Nafi' ni thiqah. Lalu Baqiyah kata haddatsani Abu Wahb bin Al-Asadi an Nafi' daripada Nafi'. Cukup. Ni nak ayat kata gapo? Nak ayat kata inilah rupa salah satu daripada hadis ma'lul. Ni tinggi ni. Ni sebagai misal yang nak siapa sini kena mengaji panjang jugalah. Kena mengaji panjang juga. Bukan kata mengaji tak panjang.
Alhamdulillah kita ni belajar dengan ulama-ulama kita berpuluh-puluh tahun juga. Bukan mana sehari dua sebagaimana dok sengkak setengah-setengah tu bukan. Nah, daripada ahli dia sendiri. Sama ada dalam Azhar sendiri dan luar daripada Azhar, alhamdulillah. Kita dapat ilmu-ilmu lagu ni nak tahu kepada ummah. Bukan nak royak kerana nak megah dak. Terkadang kalau kita tak royak dia mau tak tahu kata mengaji ngapi ya kok mana. Dak. Nampak tu tak? Mana kata sanak-sanak ada di tangan kita ni tak ada lalu. Jalan ni apa nama hak demo tu ada. Ada jalan ni hak pegangnya salah terus kepada Imam Bukhari, salah terus kepada Imam Muslim, salah terus kepada Imam Abi Daud. Daripada guru kita akidah salah siapa akademon. Ada lagu tu bukan tak ada. Pahak biasanya kata akidah hak kita ni guru kita ni salah. Ada hak tengah-tengah tu akidah hak bukan salah. Akidah khalaf ke katalah dan sebagainya siapa ke? Ada lagu tu. Mana dua-dua pihak lah kita talaqi ilmu mari tu bukan makna kata sepihak dak. Itu hadza fadlullahi yu'tihi may yasha. Kelebihan Allah Taala yang Tuhan nak beri ke siapa tu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw ikhtilaf habis dah tu. Habis dah. Tu rupa yang ketiga. Itu adalah rupa yang ketiga. Aw ikhtilafu ala rajulin fi tasmiyati syaikhihi. Ni salah satu daripada sebab yang nak jadi kata hadis tu hadis maklul. Apalah mana? Yakni ada perselisihan seorang rawi tentang menamakan guru dia. Hak ni saya ingat duduk dalam otak semasa ngaji nu lagi. Sampai ke sekarang tak ada terlupa alhamdulillah, iaitu berlaku dengan Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik itu dia riwayat hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Muwatta ni, dalam kitab Muwatta ni. Dia riwayat tentang hadis jariyah itulah, hadis jariyah. Banyak ke daripada ahli kalam ya talak tu tapi ahli sunnah pakat terima belaka. Semua. Tak kira dulu, tak kira Ahmadiyah lagi akan datang pakat terima belaka. Hadis ainallah tu. Lalu Imam Malik rahimahullahu taala dia tadi itu menamakan sahabat tadi itu dengan nama yang lain. Dia menamakan Umar ibnu Hakam. Dia menamakan Umar ibnu Hakam. Sebenarnya sahabat tu nama Muawiyah ibnu Hakam. Lalu rupa lagu tu orang panggil rupa yang terkadang nak memunuhkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada khilaf. Patut nak buat lagu mana supaya tak suri punah? Nak tengok anak murid dia tu betul klik kedah tok guru dia. Maka didapati alhamdulillah Allah Taala tak lepas benda hak salah dia salah tentang hadis Nabi gitu dak. Imam Syafi'i rahimahullahu taala sendiri dalam kitab risalah dia tegar Imam Malik, "Hei tok guru, hak tu riwayat tadi itu Umar ibnu Hakam tu tak ada seorang pun di kalangan sahabat nama tu. Bahkan dia nama Muawiyah ibn Hakam, hei tok guru." Gitu. Maka betul klik semula. Tak ada gapo kita silap baca Quran ke. Maka orang lihat belakang kita tegah. Punah nak semaya. Tak. Nampak tu tak? Tu nak ayat kata cara dia lagu tu. Cara dia lagu tu. Au tajhilihi ataupun jahil dia. Jahil di sini makna kan? Makna tak tahu. Mari dengan rupa rajulan ke. Ni rupa dia saya nak wari di dalam kitab iaitu Sunan Abi Daud. Siapa dia ada Sunan Abi Daud? Buka tengok di dalam rakam 1414. 1414 ni coba kita pergi tengok dah. Kita tengok sendiri pun tak apa. Dia kata di sini 1400. Tengok 1100. 1414 duduk sini. Babu qala al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala fi kitabis salah. Dalam kitabis salah katanya Imam Abi Daud ni dia tanya dia riwayat dalam kitab dia rakam 1414 bab yang ke-33 334. Babu ma yaqulu idza sajada.
apakah seorang yang sujud sajdah itu yang nak kata apabila dia sujud sejadah tu yang nak kata sujud sejadah ni makna kata ada sajdah dalam Quran. Bukan makna kata kita sujud kepada sejadah tu, kita sujud atas sejadah. Lagi ya gitu orang pakat faham belakang dah. Tapi terkadang orang nak putar belik kalau gitu kalau gini kita kena jaga tak boleh. Katanya Imam Abu Daud wa bisanadi ila al-Imam Abi Dawud rahimahullahu taala qala al-Imam Abu Daud haddatsana Musaddad telah berkata guru aku telah mukhabar akan oleh apa nama akan daku oleh guru aku nama Musaddad qala haddatsana Ismailu berkatanya Musaddad berkata guru aku Ismail telah khabar bagi aku dan berkata Ismail haddatsana Khalid Al-Hadza berkatanya Ismail kata telah mukhabar akan daku oleh guru aku Khalid Hadza an rajulin daripada seorang lelaki an Abi Aliyata dan an Abil Aliyah an Aisyah radhiyallahu anha qalat daripada seorang daripada seorang maka orang lain daripada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kalau mari tak kenal nama tak boleh nak periksa hadis tu tak boleh nak terima dia kena cek boleh bukan kata orang tu kata pia orang tu tak boleh malaikat sahabat Nabi tak apa an rajulin min ansar daripada seorang lelaki di kalangan ansar dia tu sahabat Nabi sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lagi cari dah apa tinggal ada gitu memadai tu kawaid hak ulama kita tak supaya nak mengerti masalah hukum agama rupa lagu ning maka hadis ning ada pertikai hadis nak kena cari orang rajulin lagu mana panawak lagu mana nak tahu kata seorang ni rajulin lagu mana pasti jama'ul isnad hipung sanad semua apabila hipung sanad nyata pada riwayat hak lain kata seorang rajulin ini nama gapo insya-Allah pada bab dia lagi kita akan bawa data sebab balik belakang ni ada pula sakut pak dengan sini kita takjil gi makna kata kita nak serah taklid belakang nak serah taklid belakang nak nampak rupa dulu mula-mula tepat jawab pair tu tak saya jawab lagi sini insya-Allah kita akan jawab pada tepat dia pas nak baca lagu mana dalam sujud sejadah tu kita duk baca tu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tu kita duk baca tu ke nanti insya-Allah bab dia kita akan wari jawab dengan cara detail lagi habis saya wari satu misal belakang dah kalau nak baca gi lalu gitu tak ada gapo juga tapi tak ada boleh manfaat mana lah tak ada boleh manfaat mana maka soalan gi pada soalan satu lagi insya-Allah akhir soalan 147 ma makna tariqil jaddah apakah makna dalam istilah mustalahil hadis ni jalan ni hak jaddah gapo malah jaddah faham gapo jawabnya hiya tariqul ma'rufah iaitu jalan ni hak masyhur ataupun jalan ni hak terkenal mislu Malik seumpama Malik an Nafi' an Ibni Umar setengah riwayat orang panggil silsilah zahabiyah silsilah zahabiyah mana rantaian keamasan mana orang hak sedegar saja tu rupa lagu tu maka apabila kita dengar di sisi ulama ahli hadis mustalahil hadis apa ahli hadis yang kata jalan ni tariqatul jaddah makna tariqatul ma'rufah ma'ruf orang pakat kenal belaka kenal di sisi ahli dia lah terkadang kita tak tahu kita orang biasa tak tahu kalau kita mengaji tupai tahu dia tak ada gapo tu sebab tu orang ada ilmu yang lebih semata-mata orang ada ilmu yang lebih semata-mata ambillah ilmu daripada orang mana-mana yang nak bagikan ilmu pengetahuan kepada kita dengan alasan ambil tak sah duk dengar orang jadi banyak ni terkadang kita ni anak ada ke pasal dia suka dengar orang cocoh sikit ui alasan sikit orang ada ui ilmu dak ui gapo dia mula nak jauh mula nak pergi nak wahilah gitu Tuhan ada ayat kata
makanlah ada dengan Hawa, makan nak makan gapo gini ngake. Tapi wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal maka mu jangan jumpa dengan jangan dekati dengan ini pohon kayu, pokok kayu ni. Tapi tak dengar tu. Nak dengar pada mana? Dengar pada iblis. Fa waswasa lahum asy-syaitan. Syaitan mari dia meragukan. Lepas tu akhir sekali susah. Tak pandai, ada otak tapi tak pandai. Tak pandai nak guna. Suka dengar orang ikut gitu. Ngaji. Masa saya ni dok pergi mengaji ilmu pesiakar tu. Nah, pakat setengah-setengah kata, tak boleh ngaji dengan orang tu. Hang apa kerana orang tu akayat gini kata. Nya kata Mu'tazilah kata, nya kata orang tak pakai tu, tak pakai banyak perkara. Tapi kita awak tak dengar. Dengar awak tak dengar, makna tak dengar awak tak pakai. Kita pergi ngaji dengan dia. Akhir sekali, hak kita ngaji ilmu tu lah kita boleh bantukan Alkitab wa Sunnah. Ya cara lagu tu. Pak orang ada dok kata lagu tu, ada cocoh lagu tu, ada terbakar kita lagu tu. Ainahum. Di mana ia sekarang? Tak ada lah media ilmu walaupun sikit ni pun tak ada. Orang dok menyakiti Imam Nawawi, mana dak ada atas dunia ni? Orang menyakiti Imam Ahmad, mana ada atas dunia ni? Orang menyakiti Imam Bukhari, mana ada dalam atas dunia ni? Tak ada. Ni nak kita faham masalah kita nak dengar gapo-gapo. Sebab tu orang ngaji hadis ni tak dengar ikut saya. Ni kita agak tak ada pilih sikit habuk. Nampak tu tak? Tak ada pilih sikit habuk. Tak boleh kita kena reti masalah. Akhirnya daripada Malik, daripada Nafi', daripada Ibni Umar. Malik itu memang Malik lah yang meninggal 179 tu. Nafi' meninggal pada tahun 117 daripada Ibni Umar meninggal pada tahun 73. Tu jalan hak Jaddah. Dan ada lagi jalan hak Jaddah ni, mana jalan hak ma'ruf ni? Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah. Ni jalan dia ni. Yahya ibn Abi Katsir meninggal 132. Ibni Abu Salamah tu, Abu Salamah namanya Abu Salamah anak Abdurrahman bin Auf Al-Qurashi, meninggal pada tahun 94 daripada Abi Hurairah. Abu Hurairah nama Abdurrahman Ibnu Sakhr Dausi. Dia ni mati pada tahun 57 Hijriah. Itu satu jalan. Yang ketiga jalan Suhaid ibni Abi Salih. Daripada an abihi, daripada ayahnya an Abi Hurairah. Ini panggil jalan ni hak ma'ruf juga. Suhaid ibni Abi Salih ni Samman. Ulama tak ada rakyat tahu meninggal bila. Daripada ayah dia iaitu Abu Salih Samman Az-Zayyad juga. An Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah iaitu Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu yang meninggal tahun 57 Hijriah. 57 Hijriah, kata setengah tahun sekali dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itulah ilmu hadis yang kita boleh dengar pada perjumpaan kita malam ini. Lagi kita akan masuk soalan yang ke-148. Nak tarik gini nampak lewat dah ni. Iaitu apabila jadi berlawan di antara jalan ni hak jadah dengan hak tak jadah, hak mana kita nak mendahului tentang dia. Apabila kita nak masuk dalam ilmu usul fiqh ataupun ilmu fiqh, hadis mari dua. Sanad ni, lepas tu cara ulama tarjih lagu mana, kena reti juga mustalahil hadis. Kalau tidak, nescaya selera. Nah, selera dalam masalah kita nak meletakkan hak mana dulu, hak mana ke dia. Tu dia. Pada malam ni sekadanilah dulu, insya-Allah taala sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan itu bukakan pintu ilmu pengetahuan kepada kita, boleh kita faham apa yang Allah Subhanahu wa taala kandak nak faham daripada urusan agama dia. Sama-sama kita angkat tangan sekalilah minta doa supaya Allah Taala mengakatkan bala petaka daripada diri kita, keluarga kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sama-sama kita sebarlah pengajian kita kepada orang berkenaan dan orang-orang yang kita kasih sayang. Marilah sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, iaitu sama-sama kita membantu ke pengajian kita dengan doa, dengan tenaga dan dengan harta benda supaya kita boleh sama-sama berjaya di dunia maupun di hari akhirat kelak. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah.
اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.